kasih kepada Ustaz Nasruddin di atas taujihat sementara ini. Sebagaimana kita dah umum pada awal tadi lah, dipersilakan kalau sahabat-sahabat ada soalan nak pasang-pasang dengan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir daripada Sarawak. Saya nak tanya Ustaz kaitan dengan apa yang disebut ucapan Presiden. OPAS adalah satu jamaah atau pergerakan Islam yang menepati 3 kriteria parti politik, dakwah, target. Jadi kalau kita lihat, ini berbeza dengan keadaan Ikhwan, di mana jamaah atau pergerakan Islam lebih asing daripada parti politik. Jadi bila mana PAS ini sebagai gerakan Islam bersama di parti politik, kita boleh melihat unsur-unsur luar masuk. Contohnya daripada jamaah lain masuk menjadi pimpinan tertinggi PAS, dengan sebab mereka perform dalam siasat. Jadi macam mana cabaran dihadapi? Kerana mereka ini tidak melihat PAS sebagai gerakan Islam, tapi adalah proksi untuk mereka bergerak dalam siasat sebenarnya. Jadi bagaimana cabaran cara kita perlu hadapi pada untuk mengatasi ataupun berhadapan dengan situasi yang seperti ini, kita ambil satu side yang positif. Kita sebagai parti, kita sebut slogan kita adalah PAS for all, menepati Islam for all. Jadi siapa yang nak menyertai PAS, kita tidak ada halangan. Cuma syarat kita letak ialah mereka mesti ikut dasar PAS. Kalau dia nak masuk PAS, nak buat dasar lain, nak masuk PAS tapi nak buat fikrah lain, itu dia akan timbul masalah. Dia akan timbul masalah dan dia akan jadi timbul kontradik antara pemimpin sama pemimpin atau pemimpin dan anggota dan seumpamanya. Siapa nak masuk PAS, kita adu-adukan, tak ada masalah. Tapi dengan syarat masuk PAS, fahami dasar PAS, fahami perlembagaan PAS dan ikut apa yang telah ditetapkan oleh keputusan jamaah. Boleh nak buat pembaharuan, boleh nak buat pengislahan, penambahbaikan dengan pandangan-pandangan dan idea-idea yang baru, yang segar. Kita tidak anti, sebaliknya kita adu-adukan. Sebab memang kita perlu kepada orang panggil persegaran ini supaya kita senantiasa segar dan diterima oleh masyarakat semasa. Tak masalah. Dan dia boleh datang daripada siapa saja, hatta daripada luar parti pun kita boleh terima. Tapi apabila berlaku perkara ini, mau tak mau dia akan cetus krisis. Dia akan cetus krisis kalau berlaku perkara ini. Kalau berlaku maknanya dia datang tu dia bawa fikrah lain nak masuk dalam hati. Bukan setakat dia tu masuk PAS, jadi ahli PAS, jadi pemimpin PAS, nak bawa fikrah luar umpamanya. Kalau dia kes macam tu, mau tak mau dia kena berdepan dengan krisis. Sebab akan ada orang tak setuju, akan ada pihak yang menjawab, yang mengkritik. Jadi positifnya ialah, yang pertama kita kena hadapi saingan ini secara sihat. Secara sihat. Maksudnya kalau kita mendokong fikrah Islam yang jelas, yang baik, kita juga kena perform. Kita juga kena perform. Janganlah kita ni faham Islam dengan jelas, dengan baik, tapi kita pula tak perform dari segi gerak kerja siasi sebagai contoh. Akhirnya orang tak nampak keupayaan kita untuk memimpin. Orang reject. Jadi mau tak mau kita juga kena perform. Kita juga kena rajin. Kita kena bekerja keras, bekerja gigih. Tak perlu kita buat satu kerja kotor, cantas mencantas, hina menghina, tak perlu. Kalau nak fight hujah dengan hujah. Katalah kita tak setuju idea yang dia bawa. Kenapa kita tak setuju? Kita nyatakan hujah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak apa, dibenarkan. Dan itu sihat. Contoh, dalam parti kita, sehari dua ni,
saya lihat seperti ada orang nak bawa fikrah Tariq Ramadan. Tariq Ramadan ini seorang mufakir, seorang ahli fikir Islam. Tetapi dia ni bawa fik Eropah. Sebab dia banyak pengalaman di Eropah. Antara simple saya tunjuk cara pembawaan fikrah Tariq Ramadan ini. Dia kata, kita tak perlu laksanakan syariat. Tak perlu. Yang penting kita tunjuk akhlak Islam. Kalau kita tunjuk akhlak Islam yang soleh, yang baik, akhirnya orang tertarik dengan akhlak kita. Lalu orang menyertai PAF. Fik itu ialah fik Eropah. Sebab di Eropah, macam mana nak tegak, macam mana nak laksanakan syariat Islam? Sebab yang memerintah tu orang kafir. Yang menguasai politik, yang menguasai ekonomi, yang menguasai semua instrumen kerajaan itu ialah orang Eropah, orang kafir. Islam pula, Muslim pula, minoriti. Jadi apa yang ada ialah peringkat dakwah, peringkat nak tarik orang menyertai PAF, tunjuk akhlak. Boleh, saya setuju. Tapi nak praktis fik Eropah di Malaysia, dalam keadaan pemimpin negara kita orang Islam, suasana Islam pun berkembang dengan baik, majoriti penduduk pun Muslim, tiba-tiba kita nak menggunakan fik aqalliyah dalam negara kita, fik minoriti dalam negara kita, tak betul. Kalau kita nak guna kat Singapura boleh, Muslim sebagai minoriti. Tapi kat Malaysia nak guna fik aqalliyah itu tak boleh, salah. Jadi kita nak ambil pemikiran, dia panggil apa, Islam bila syariah, Islam tanpa syariah. Ini antara teori yang dibawa ataupun pendekatan yang dibawa oleh kawan-kawan kita di Eropah. Islam tanpa syariah nak buat dekat Malaysia tak boleh, tak sesuai. Kita itu bukan wakilnya, bukan realitinya. Okay, kita pun berhujah lah. Berhujah, pasal apa kita tak setuju, hujah kita bagi hujah. Tak apa, siap. Contoh yang baru ni Syekh Saleh Sultan, apa? Dia kritik kitab, dia kritik Tariq Ramadan dengan nada yang serupa. Biasa dalam dunia akademik, dalam dunia politik, biasa kita bersaing dengan hujah. Jadi hujah secara terbuka tak apa, tak masalah. Yang penting sehat. Saya tidak bersetuju dengan pandangan kamu. Kritikan pertama saya ialah 1, 2, 3, 6 macam mana, begini, tak apa, terbuka, tak masalah. Yang penting jangan sampai nampak hujah itu, atau jangan kita baca perbezaan pandangan itu sebagai pergaduhan, perkelahian. Itu tak wajar. Nanti dia akan melemahkan jemaah, dia akan merosakkan solidariti kita. Jadi kalau itulah yang terpaksa kita hadapi, maka saingan itulah saingan yang perlu kita depani dengan cara positif. Tapi saya nasihatkanlah pada semua, kalau mana-mana pihak nak menyertai PAF, masuk PAF, ikut dasar PAF, perlembagaan PAF, prinsip-prinsip Islam yang diperjuangkan oleh PAF, tanpa perlu untuk kita mencampur aduk dan membawa masuk fikrah-fikrah luar. Tak perlu. Nanti dia akan kontradik dan susah kita nak berjuang. Dia jadi gaduh sama sendiri, tak selesai masalah. Tapi kalau berlaku juga macam mana sikap kita, sikap saya ialah depaninya dengan cara positif, berhujah. Jangan biar. Dan kita tak setuju, mana boleh kita biar. Kita kena hujah. Tapi janganlah mana kita guna cara yang tidak bermoral, cara yang tidak baik. Sebagaimana kita tak suka cara tak baik tu orang guna pada kita, orang catas kita, orang buat sesuatu lah pada kita yang tak baik, matikan karier politik, bunuh karakter peribadi dia. Kita tak setuju orang buat pada kita begitu. Kita pun jangan buat pada orang. Jangan buat pada orang. Habis itu macam mana cara nak depan ni, fikrah-fikrah asing ni berhujah. Selama mana kita benar, selama mana kita yakin perjuangan kita betul, fikrah kita jelas, bersumberkan nak, maka kita boleh berhujah. Dan insya-Allah kita betul dan kita boleh tangani. Saya berhujah sebagai contoh. Bila ada cadangan nak bawa timbalan presiden sebagai non-Muslim, saya berhujah. Saya nyatakan hujah saya 1, 2, 3, kenapa tak boleh, kenapa tak boleh. Apabila ada cadangan untuk supaya PAS membuka keanggotaan tetapnya ahli PAS di kalangan non-Muslim, saya berhujah kenapa tak boleh, kenapa tak boleh, kenapa tak boleh. Saya berhujah. Berdepan. Saya berhujah.
Dan dia tak setuju kita, dia jawab lah. Hujah tak masalah. Gitu. Sehat. Wallah. Itu silapnya untuk soalan yang seterusnya. Kita kumpul tiga soalan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan senang saja, Ustaz. Langsung saja pada soalan. Apakah boleh kita menggunakan kedua-dua definisi PAS itu sendiri? Itu yang pertama yang Ustaz sebut tadi adalah PAS itu definisi sebagai harakat Islamiyah, dan yang kedua adalah definisi tentang politik. Adakah boleh kita menggunakan kedua-dua definisi ini bergantung kepada keadaan? Contohnya, PAS dalam keadaan selesa, mantap kita menggunakan definisi politik. Dalam keadaan yang PAS itu kurang selesa, contohnya dalam PAS itu adanya PAP, adanya PKR, jadi keadaan itu tidak boleh kita sebut hudud dan sebagainya. Lalu kita menggunakan definisi yang kedua yang berkait yang politik. Jadi kalau PAS itu sudah selesa, lalu kita menggunakan definisi yang pertama, adakah boleh? Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, silakan lagi. Muslimat. Ustaz, bagi nak tanya respon tentang Ustaz Nasaruddin, Ustaz Mak Isa. Kemudian respon tentang isu video penghinaan Nabi Muhammad SAW di Kota Baru. Allah. Okey, jawapannya tak boleh. Kita tak boleh hipokrit dalam membawa Islam. Islam satu, dia tak ada Islam kedua. Dengan orang Islam, kita kata ni Islam yang kita nak jual. Dengan orang kafir, kita kata Islam macam ni kita nak jual. Tak ada. Islam tu lah juga kita bawa pada Muslim, Islam tu lah juga kita bawa pada non-Muslim. Kita tidak hipokrit. Sebab Al-Quran pun jelas. Al-Quran tu lah standar dia. Dia tak ada Al-Quran lain untuk non-Muslim. Al-Quran untuk Muslim ada ayat ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, ataupun ada ayat ya ayyuhan nabi jahidul kuffar waghluz 'alaihim, wahai nabi lawanlah orang kafir dan bertindak kasarlah pada mereka. Ayat Quran itu untuk Islam. Untuk orang kafir tak ada ayat macam tu. Tak ada ayat untuk orang kafir, untuk lawan orang kafir. Betul ke begitu? Tak. Pada orang kafir pun kita kena bagi Quran tu juga, yang mana orang kafir kena baca ya ayyuhan nabi jahidul kuffar waghluz 'alaihim. Nabi, perangilah orang kafir dan bertindak kasarlah ke atas mereka. Itu soalannya. Baik. Dia begini. Dasar, prinsip, tarif satu. Tak boleh dua. Yang boleh dua ialah pendekatan. Pendekatan. Contoh, kita nak berdepan dengan Muslim, kita cerita Islam, tapi pendekatan kita jangan masuk. Kalau Islam, sebab kamu mecah, kamu kena khatam, kamu kena sunat dulu. Jangan begitu. Sebab Islam tu boleh masuk pendekatan lain. Kalau Islam, selepas kamu mengucap 2 kalimah syahadah, marilah sama-sama kita menyucikan diri, kita menghadap Allah, kita mohon ampun, kita baca Quran pelan-pelan. Gitu. Tak payah begitu. Dia masuk balik. Pendekatan tak perlu. Kepelbagaian pendekatan. Itulah hikmah. Itulah hikmah Islam. Tapi kita nak kata Islam ini untuk orang Islam kita baca, kita buat package lain. Ada politik, ada dakwah, ada tarbiyah. Tapi untuk orang kafir,
politik dia. Tarbiyah tak ada, dakwah tak ada, Islam tak ada. Kita kata kita nak laksana, kita berjuang Islam tapi kita tak akan laksanakan Islam. Yang memanglah orang kafir yang memang kita tak akan laksananya Islam tu. Jadi kita telah hipokrit dan kita telah menyalah tafsirkan arti Islam. Tak boleh. Jadi hukumnya salah. Jadi kaedah dia ialah kita kena jujur dengan Islam yang kita bawa. Alhamdulillah, apabila kita jujur dengan Islam, kita cerita betul-betul Islam ni, sebenarnya Islam itulah agama yang paling sesuai untuk semua manusia. Sebab Islam adalah agama fitrah. Apabila kita cerita Islam yang betul, orang kafir akan terima Islam. Contoh, kita kata Islam ni, katalah kita nak cerita bab hudud lah contoh. Kita takut orang kafir talak. Tak betul. Orang kafir talak apabila kita tak menceritakan hudud pada dia. Lalu dia ada stigma, dia ada satu pandangan yang salah. Dia anggap hudud macam-macam, zalim, kejam, primitif. Sebab kita tak jelaskan pada dia. Kalau kita jelaskan pada dia, sebenarnya Islam ni betul lah ayat tu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah. Lelaki dan perempuan yang mencuri, potong tangan dia sebagai balasan setimpal daripada Allah dan sistem tegak dan kawal daripada Allah. Baik, orang mencuri, hukum dia potong tangan. Syarat dia mesti ada saksi, mesti sabit kes. Macam mana nak sabit kes? Barang yang dicuri itu mestilah harga dia mahal, menepati harga yang mengenyahkan. Dan barang yang dicuri itu mestilah dijaga dengan rapi. Bukan barang yang dicuri itu barang yang memang disediakan untuk dicuri. Umpamanya dia parking kereta tepi jalan, tinggal nak kunci kat dalam, pintu terbuka empat-empat. Dia masuk dalam bilik ni untuk ikut program tarbiyah. Oleh kerana program ni Islam, tawakal ala Allah, takkan Tuhan tak jaga kereta dia. Allah Ta'ala bukanlah bodyguard kamu nak jaga kereta. Kunci lah. Iza azam tafatawakkal ala Allah. Kunci dulu. Kunci, lock, apa semua siap, baru masuk dalam program. Keluar hilang, barulah rekod polis, tangkap pencuri, sabit kes, ada saksi, baru boleh potong tangan. Tapi kalau dia curi kereta yang memang disediakan untuk dicuri tadi, dapat tangkap, dia tak dia potong tangan. Tapi salah tak dia curi, salah sebab bukan kereta dia, tak potong dia ambil. Salah. Habis itu hukum dia ta'zir, bukan hudud. Kita jelas tu. Lepas tu pula, yang potong tangan ni pencuri. Yang kena curi tak kena potong tangan. Yang tak bersalah tak kena potong tangan. Saksi tak kena potong tangan. Habis tu, yang kamu takut pasal apa? Ke kamu ada curi? Oh tak ada salah. Tak perlu takut. Kita hurrah macam tu. Ayah, ini macam kan? Kalau macam ni ya, kita sokong ini hudud. Dia sokong. Pasal apa? Pasal hudud ni nak kerak tanggung mencuri antara orang kaya di Malaysia dan orang Cina. Orang Cina lah orang makan dia bapak. Ni dia kata, kalau ada hudud lah dia kata, habis selamat Malaysia, selamat harta dia. Contoh. Jadi kita kena cerita dan kita sembunyi. Kalau kita sembunyi bukan non-Muslim, hak Muslim pun tak faham Islam. Syaitan yang dikenali. Walaupun dia dah mengaku Islam, sebab kita tak cerita. Pada saya jelaskan, jelas. Tok Guni Ali kata jangan berhenti bercakap tentang hudud. Bercakaplah sampai kita diambil oleh Allah nyawa kita. Kerana selagi mana kita bercakap, maka selama itulah ilmu ni akan berkembang dan orang akan faham apa dia Islam. Kalau kita tak bercakap, takut nanti dia salah faham. Sebenarnya dia salah faham bukan kerana kita bercakap. Dia salah faham kerana kita tak bercakap. Kerana kita tak menjelaskan. Jelaskan Islam. Islam itu agama yang datang daripada Allah. Tuhan yang mencipta manusia. Takkanlah Tuhan cipta manusia, termasuk China, India, tiba-tiba manusia itu tak boleh terima undang-undang yang Tuhan buat. Sebab Tuhan pun salah pattern. Buat undang-undang ni untuk orang Cina, untuk orang Islam saja, orang non-Muslim tak boleh terima. Takkan begitu. Maha suci Allah daripada salah sangka yang demikian. Allah Ta'ala buat undang-undang sesuai untuk semua manusia. Pasal apa dia kufur? Kerana dia tak faham Islam. Kerana dia jahil dengan Islam. Dan tak ada hidayah. Dia tak dapat petunjuk. Berikan petunjuk itu kepada dia. Bawa petunjuk itu kepada dia. Ini dia Islam. Kitabun mubin. Kitab yang jelas. Tunjuk kepada dia.
Translate kalau anda bahasa Cina, translate ke bahasa Cina. Perkataan-perkataan Islam, ayat-ayat Islam, Quran, translate, beri pada dia. Dakwah dia, insya-Allah. Isu tak nasab, alhamdulillah selesai. Rujuk pada syura, sudah dapat keputusan bahawa beliau tak diambil tindakan apa-apa sebagaimana yang utusan Malaysia nak. Utusan Malaysia memang nak tu dipecat. Jadi tak ada tuan kata keputusan syura itu menyebabkan syaitan yang dikenali menangis tak berlalu. Memang dia tunggulah peluang kita ambil tindakan pecah. Dan alhamdulillah bila syura buat keputusan, tak nasab kata saya akur keputusan syura dan dia tak buat statement apa-apa sehingga alhamdulillah. Kalau ikut malam besoknya lepas keputusan syura tu dia ada talk show dengan TV Al-Hijrah. Tapi oleh kerana dia dapat tahu partner dia ialah Ustaz Fatul Bari, dia tarik dia ke last minute. Diganti dengan Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakiri. Ada satu malam tu dan TV Hijrah dialog dengan Ustaz Fatul Bari. Itu contoh dia telah akur dengan kehendak dan keputusan syura supaya dia tak mengeluarkan statement yang kontroversi. Jadi dia taat, alhamdulillah. Senang hati kita. Dia tak perlu kita bimbang. Memang musuh, sama ada musuh politik dia daripada luar dalam, memang tak senang lah. Jadi tak tuan sebut keputusan tu menyebabkan syaitan yang dikenali menangis itu memang tepat. Jadi satu dia guna pula Tugu Ni Ali tak setuju. Dia kata keluar ke depan Ustaz Malaysia, Tugu Ni Ali kecewa. Ada seorang kawan dia telefon saya, Ustaz macam mana ni? Kenapa? Tugu Ni Ali kecewa. Gila pula. Ni utusan. Astagfirullahaladzim. Yang tak baca lagi utusan Malaysia. Dia bawa alamak dia kantor, dia kantor. Orang kata jangan baca. Jangan baca. Memang baca sekali. Dia tulis dalam utusan tu macam betul. Seorang anggota Majlis Syura, pemimpin tertinggi PAS yang juga Al-Majlis Syura mengatakan Tugu Ni Aziz supaya saja dia masuk mesyuarat syura, dia tengok kereta tu tak ada agenda pemecatan tak nasab, dia kecewa lalu dia keluar meninggalkan mesyuarat dengan alasan sakit dada. Allahu Akbar. Saya ahli Majlis Syura. Daripada awal ke asal datang berjumpa dengan Tugu Ni Aziz sebelum masuk mesyuarat, berbual mesra. Tak asal cium tangan Tugu Ni Aziz, tanya khabar semua. Malah tak salah. Masuk mesyuarat. Kalau kita kata Tugu Ni Aziz kecewa kerana tidak ada agenda dalam tu, saudara tahu tak Tugu Ni Aziz siapa? Dia mursyid am. Mursyid am itu pengurusi Majlis Syura. Kalau tak ada agenda, pupuk agenda tu dia pengurusi mesyuarat. Dah, pasal saya kecewa dan tidak ada agenda. Lah awak pengurusi, itu lah. Dia tak usahkan. Utusan Malaysia ni dia hanya boleh menipu orang yang bodoh. Siapa yang tertipu dengan utusan Malaysia maka sahlah kebodohan. Mudah ya saya tulis. Dia Tugu Ni Aziz Musyi'ah, pengurusi Majlis Syura. Apa kalau timbul tak ada agenda? Tak ada agenda kecewa. Kalau tak ada agenda, dia tulis lah agenda nanti. Ataupun kaedah kita mesyuarat, apa yang tak ada agenda boleh dibangkitkan dalam dua ruang. Pertama, perkara berbangkit. Ataupun kalau tak ada dalam perkara berbangkit, boleh bangkitkan dalam hal-hal lain. Ataupun lain-lain hal. Sama ada hal-hal lain ataupun lain-lain hal, boleh bangkitkan di situ. Biasa mesyuarat kadang-kadang hal-hal lain itu saja 2 jam, lebih panjang daripada masa yang lain. Hal-hal lain itu ada isu berbangkit, ada perkara berbangkit ditimbulkan dan dibahas lebih panjang daripada agenda yang telah ditetapkan. Memanglah mesyuarat agenda biasanya ialah ucapan pengurusi, pembentangan minit mesyuarat, pengesahan minit mesyuarat, laporan keuangan, penerimaan laporan keuangan. Lepas tu perkara-perkara semasa, politik semasa, hal lain tutup. Boleh bangkit di mana-mana. Tak betul ucapan. Yang kedua, saya selaku ahli mesyuarat memang tengok sendiri Tugu lead mesyuarat tu setengah jam pertama, tak masalah. Dia lead mesyuarat setengah jam, tiba-tiba Tugu ni dia tak sihat. Dia tak boleh ekor. Bilik mesyuarat tu ekor pula bukan boleh kontrol. Kita letak 25 dah. Kita dah panas berpeluh. Tugu ni sejuk lagi. Dia tak sihat. Jadi dia minta izin nak keluar. Tak masalah. Jadi dia keluar awal, memang dia keluar setengah jam pertama dia keluar.
Dia tak timbul, tak berbangkit lah. Apa yang Ustaz sebut tu tak betul. Yang mana diriwayatkan oleh Ustaz, maka Ustaz tu riwayat itu adalah mau Allah. Siapa yang percaya pada hadir Allah bodoh lah. Hukum dia okey. Itu habis cerita tak rasa. Hak akan datang kita tak belah dia, kita susah hak masa-masa, hak belum dan semasa. Hak akan datang kita doa ke dia supaya dia selamat dan terus bersama beri komitmen. Dan dia berjanji, saya berjanji akan tetap berikrar, akan tetap bersama dengan PAS dan saya tak akan keluar daripada PAS dan saya menafikan tuduhan yang mengatakan saya dibeli oleh UMNO. Saya tak makan duit UMNO walaupun 1 sen. Ini janji dia, ikrar dia dalam mesyuarat Majlis Syura Ulama. Jadi selesai. Allah. Okey, yang ketiga tadi berapa? Okey. Tentang video ni kita dapat maklumat dia dibiayai oleh 100 orang penderma daripada Yahudi untuk dengan nilai kos 5 juta ringgit untuk video sepanjang 14 minit. Dianya adalah satu provokasi lah, provokasi untuk menghina Islam dan juga Rasulullah SAW. Dan umat Islam telah bangkit. Bermula dengan Libya baru-baru ni, dia akhirnya menyebabkan berlaku pertempuran, mati beberapa orang termasuk duta dia Amerika. Kemudian semalam 22 buah negara buat demonstrasi seluruh negara, seluruh dunia. Dan negara kita buat di semua masjid di seluruh negara. Rasanya dulu pun turut sama berkongsi rasa itu untuk menterjemah kebencian kepada provokasi melampau yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Dan insyaAllah 21 September kita akan buat demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika bagi membantah penghinaan ini. Pun begitu, saya sendiri apabila orang tanya apakah kita nak mewajarkan tindakan ganas, Islam tidak mengajar kita bertindak ganas. Islam tidak mengajar. Suruh pun kita benci dan kita marah, kita masih ada kaedah, kita masih ada cara untuk berdepan dengan musuh. Bantahan kita buat ni secara aman. Ada pun yang berlaku huru-hara apa semua itu pihak yang mengambil kesempatan dan di atas huru-hara itu kita tak bertanggungjawab. Dan inilah saya sebut isunya bukan isu keganasan yang timbul daripada pihak demonstrasi, tapi isunya kenapa mereka buat provokasi. Dia tanya saya, apakah saya mewajarkan pembunuhan yang dilakukan ke atas dutaan Amerika di Libya. Saya kata isunya bukan wajar dia dibunuh, isunya wajar atau tidak mereka buat provokasi yang akhirnya menimbulkan kemarahan umat Islam dan sekali lagi memburukkan persepsi umat Islam sedunia kepada Amerika Syarikat dan juga dasar Amerika. Jadi saya minta Barack Obama bertanggungjawab dalam perkara ini kerana dia telah berjanji nak memulihkan hubungan baik antara negara Barat dengan umat Islam. Tapi kalau ada provokasi yang macam ini, dia mesti ambil tindakan. Kalau katalah mereka tak tahu menahu, dia kena ambil tindakan yang tegas ke atas penerbit filem ini dan memohon maaf kepada umat Islam secara terbuka. Jadi sehingga hari ini tak ada apa-apa lagi. Jadi kita proceed dan terlemah-lemah iman kita lah kita bantah dengan perasaan kita. Bantah dengan perasaan ini bukan dosanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Wa fi riwayatin wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal. Di mana Nabi sebut siapa yang tahu ada kemungkaran, tengok kemungkaran, dia mesti ubah dengan tangan dia. Tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, dengan hati, dengan perasaan dia. Itu adalah iman yang paling lemah. Tidak ada iman selepas daripada itu walaupun sebesar biji sawi. Kita nak ubah dengan tangan, tak sampai, tak mampu. Dengan lidah, kita combine sekali dan kita tegur, kita kritik, kita bertuah, kita kuliah. Dengan perasaan. Ada orang tanya, ada orang tafsir dengan perasaan maknanya duduk diam. Kalau duduk diam, dia tak berubah. Orang hina Islam, kita duduk diam, bantah dalam hati. Aku tak setuju. Duduk diam. Nah, betas, dia ada duduk seseorang. Apalah mereka yang aku tak setuju. Aku tak setuju. Bila nak ubah? Habis itu kalau kita apa makna dengan perasaan tu? Tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan kita tak setuju.
Nak tunjuk macam nak tunjuk. Aku tak tunjuk. Kami bantah. Tapi jangan tunjuk seorang-seorang. Tunjuk seorang-seorang. Tak ada 5 minit. Ambulans mari ambil. Tak cerita lah. Akibat pakai tak. Duduk tepi simpan jalan tu. Hidup, hidup. Hidup Islam. Hancur, hancur. Hancur Amerika. Bukan apa-apa. Ambulans. Mari ambil. Ini hospital mana tempat dia. Sebab apa jadi gila lah kalau seorang-seorang. Jadi kita kena ramai-ramai. Ramai-ramai. Dan kalau ramai tu setakat 20 orang, orang kata tak ada kesan, tak efektif. Ramai lagi. Kita target 50,000 insya-Allah. Saya dapat maklumat Bintulu nak turun 2 flight ke 21 September. Saya dapat maklumat, tak tahu maklumat betul ke tidak. Maklumat. Kita tunggulah. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير الله تكبير الله تكبير الله ولله الحمد. Yang majlis mengucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Nasruddin Tantowi.